Ya, pukul. Itu boleh tak pukul isteri? Murtadah, boleh tak pukul isteri? Boleh tak engkau pukul bini kau? Boleh tak? Boleh sebab apa yang dibenar hukum syarak? Pukul mendidik, pukul dekat mana? Kat mana? Samsul kat mana? Lambat. Ya? Kaki. Dengan apa? Rotan. Rotan masa mana? So ni. Ya, tapak kaki. Faham. Sempat rotan dia? Sempat. Baru nak angkat lari dah. Wah. Tak sempat rotan dia. Wah. Kira ibu nak suami kena rotan. Ya. Lepas tu nak pukul bini boleh di tapak kaki. Ni hukum syarak ni. Sah. Selamat akhir fahmi wa nal qawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zaharaha minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahi tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahi tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Bismillahi tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajian kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani, sama-sama kita cuci dulu hati dengan kalam Allah. Mudah-mudahan hati kita bersih, ilmu mudah nak masuk, ilmu mudah nak faham. Tadi siang tadi kita banyak buat dosa. Ya, tengok peha amoy, tengok leher amoy, tengok peha bangla. Ya, jadi bila banyak dosa tu yang hati tu berkarat. Bila hati tu berkarat, payah ilmu nak masuk ah. Kerana bila orang nasihat kita, kita marah. Ya? Orang bagi salam kat kita pun kita sombong, tak nak jawab. Kadang kita salam dengan orang pun, muka kita tak nak tengok muka orang. Ya? Lepas tu ulama' beritahu apa? Cucilah hati kamu dengan kalam-kalam Allah. Cucilah dengan kalam-kalam Allah. Bila dia masukkan dengan kalam-kalam Allah, rohani ni dia ada makanan. Bila rohani ni dia ada makanan, jiwanya kuat, rohnya kuat dengan agama. Bila dia kuat dengan agama, dia kuat dengan Islam. Kuat dengan Islam, dia tak takut dengan siapa sekalipun. Ya, dia cuma takut hanya kepada Allah. Dia katakan hamba yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata ulama-ulama mutabah yang mati di dalam beriman, ya, yang mati di dalam husnul khatimah, iaitu dalam 1000 seorang. 1000 seorang. Kenapa? Sebab ramai umat Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah ni mereka tidak percaya tentang qada dan qadar daripada Allah Taala. Dan mereka kufur nikmat. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bila kita cuci hati dengan zikir, ya. Ilahi anta maksudina wa ridaka matlubina. Ya Rahman, Ya Rahim, warham walidina. 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 Ya Rahman, Ya Rahim, warham
يا رحمن يا رحيم وارحم والدنا صلى الله على محمد 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 صلى الله على Muhammad. Alhamdulillah kita cuci hati kita dah dengan zikir yang kalam Allah. Dan kita dah cuci juga dengan selawat. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang menyebut aku sekali, bahawa Allah dan para malaikat berselawat ke atasnya 10 kali. Tadi kita sebut berapa kali? 15 kali. Ya, kalau 2 kali, fikir ya. 10 kali berapa? 100 kali, betul? Ya. Tak tahu kalau tak pandai kira, entah. Untung orang selawat ni. Untung orang selawat. Ya. Selawat ni banyak kelebihan. Nak mati dalam husnul khatimah, banyak selawat. Setiap hari jangan kurang 1000 kali. Dalam satu pendapat mengatakan, ya, daripada Syekh Ali Al-Jum'ah, tak silap, Mufti Mesir. Apa kata dia? Siapa yang selawat 1000 kali setiap hari, nanti dia nak mati, sebelum dia nak mati, sebelum Allah nak ambil nyawanya, Allah tunjukkan syurga kepadanya. Selagi belum tunjuk syurga, Allah tak ambil nyawa dia. Nampak? Ya? 1000 kali. Buatlah. Bukan susah pun. Paling pendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nak main WhatsApp, berhenti ya. Tengok WhatsApp. Habis tu, sambung balik. Ya? Kan susah pun. Ya? Senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif. Kata pengarang kitab ni. Ya, ni ulama-ulama yang cukup hebat. Ulama-ulama ni malam-malam dia suka berzikir. Ulama-ulama ni malam-malam dia suka baca Quran. Ya, siapa malam-malam suka main telefon je, suka tengok TV je, itu bukan ulama, itu ulur dalam semak. Ulur dalam semak. Itu hukum belajar, kena belajar ilmu tauhid, kena belajar ilmu tasawuf, kena belajar ilmu fiqh. Harus melihat TV, harus. Ya. Haram melihat TV bila ada rancangan-rancangan yang haram. Haram makan TV. Kenapa? Ya, kita tahu kaedah, ini hukum fikih dia. Kalau tasawuf dia lain. Faham ya? Tasawuf dia lain. Lepas itu ulama tak bagi kita bergaduh buat hukum. Jangan bergaduh lah buat hukum. Ya. Ini tak ada, akhir zaman orang suka bergaduh. Ustaz ni kata ustaz ni, ustaz tu kata ustaz tu, kata ustaz ni ustaz Maggi, ustaz Mikari. Akhir zaman tu nak kiamat. Sebab apa? Adab tak ada. Adab ni penting. Kalau berilmu, iblis lagi power ilmu. Iblis dengan kau lagi power iblis. Iblis ni cukup power. Ilmu dia, iblis ni ketua malaikat. Satu pendapat mengatakan pada ketika sebelum dia dilaknat, dia adalah ketua malaikat. Ni iblis. Dia keluar dalam syurga Allah ni sebab apa? Sebab dia tak ada adab. Ya, apa tu adab ni lebih penting pada ilmu. Adab cukup penting. Kalau kita nak berkat ilmu belajar untuk guru, adab dengan untuk guru kena jaga sungguh adab. Adab kena jaga sungguh. Kena selalu sedekah Fatihah dengan tok guru. Ya, sedekah Fatihah dengan mak bapak itu lah. Ya. Tak ada dengan tok guru, Allahu Rabbi. Kasut tok guru sepak. Ya. Kadang tak kenal kasut tok guru. Ya. Yang main tok guru ni lidah suka berzikir, lidah suka selawat. Tok guru. Tu dia buat air penawar jadi ya. Ya, kita lidah suka rokok. Lidah suka ngumpat, ya. Lidah suka ngata kat orang. Ya, faham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Malah kebanyakan perempuan tak takut dengan Allah Ta'ala. Kebanyakan perempuan ni banyak derhaka dengan suami. Banyak derhaka dengan suami, banyak tinggi suara dengan suami, banyak tengking suami, banyak menyusahkan suami. Kebanyakan. Ni bukan aku kata, ulama kata. Ni, nampak ni? Nampak. Ya? Ulama kata. Ulama ni kan calon orang. Syekh Daud Al-Fatani ni, dia belajar, dia mengajar sampai tak sempat nak bernikah.
Kita belajar sekejap untuk guru, ngending nak cari anak murid untuk guru. Ya, ustaz ada anak murid yang mana, ada anak murid lebih ustaz, mana yang tak kahwin, boleh dah bagi kat noh. Ya, aduh. Ini Syekh Daud Al-Fatani, ya. Nampak tu kebanyakan wanita dia tak takut, kebanyakan mereka tak takut akan Allah. Ni akhir zaman, nampak akhir zaman kadang elok dah pakai purdah, tapi pakai purdah bukan ikut sunnah Nabi, pakai purdah trend. Pakai purdah, elok pakai purdah, tapi mata tu dia pakai kontak lain. Ya, warna-warna yang menarik perhatian lelaki lain. Pakai purdah dah, pakai niqab dah. Ni bulu kening ni, bulu ni bulu mata, bulu kening. Bulu kening ni dia tahu dia make up. Ya, ni akhir zaman dia pakai purdah, dia pakai niqab, bukan nak ikut sunnah Nabi, bukan nak ikut cara menutup aurat cara wanita-wanita Islam, tetapi dia trend ikut orang. Ni akhir zaman dunia dekat yang mana kiamah. Ya, akhir zaman, ya, banyak berlaku benda-benda yang tidak baik. Orang lelaki nak jadi perempuan, pondan lah, ya, pondan. Itu pula orang sanjung, sanjung sangat, ya. Akhir zaman. Kalau ahli ilmu, ulama-ulama tak disanjung, dihina, dimaki. Apa itu ulama ustaz-ustaz ni? Kalau dia kena maki, kena hina, orang marah, jangan takutlah buat kerja agama. Ya, tengok Rasulullah dia buat kerja agama, menyampaikan syiar Islam. Rasulullah ni orang nak bunuh, sekat makanan, ya. Kita belajar dapat makan, nampak? Dapat mi kuning sambal belacan. Kita belajar, ya. Ustaz sekarang ceramah dapat duit minyak ni, ya. Orang sanjung, ya. Orang hormat. Rasulullah buat kerja agama, nampak? Orang hina, orang maki, dia nak kena bunuh, orang baling batu. Ya, ni Rasulullah. Lepas tu kalau kita buat kerja agama, orang marah ke apa, kita dapat kehinaan, orang maki, kita kena sabar. Nak banding dengan Rasulullah tak sebanding lagi macam mana yang Rasulullah buat kerja agama. Rasulullah orang nak bunuh dia. Nampak tu. Berperang menegakkan Islam, gigi patah. Kita perang dengan bini, gigi patah. Makan ikan siakap, gigi patah. Seekor, gigi patah. Ya, tengok Rasulullah, dia hebat, manusia yang luar biasa. Wajahnya Allahu Rabbi, ya. Wajahnya Allah seperti bulan purnama. Ni Rasulullah, ya. Hamba Allah, kekasih Allah. Kita kekasih bini. Kekasih bini yang tak mengaji, kekasih bini. Ya. Kalau dia suka ride kombo, itu kekasih motor, ya. Tu kekasih motor. Kalau suka tengok TV, tu kekasih TV, ya. Suka makan, kekasih makan. Itu ulama bagi tahu apa? Dalam kitab tasawuf. Tak silap, lupa dalam kitab ni, ya. Kitab Hidayatul Shadiqin ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata ulama? Hendaklah kamu tamak dengan amalan. Tetapi janganlah kamu tamak dengan amalan, tetapi kamu tamak dengan makan minum. Dengan amalan dia tamak, tetapi dengan makan minum pun dia tamak. Kalau makan tu insya-Allah, ya. Bagi ana boleh habiskan insya-Allah ana boleh habiskan, ya. Ana boleh habiskan, ya. Bagus sebut makan, marahlah. Ya. Yang pelik kalau makan insya-Allah, ya. Insya-Allah, ya, kalau makan insya-Allah, ya. Itu kena makan dengan tangan yang banyak. Ini hadis sahih. Makan tangan yang banyak, ya. Ghalib ni kebiasaan. Kebiasaan jatuhnya perkataan yang demikian itu jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihat kejahatan sesuatu daripada nescaya berkata ia tiada ada aku lihatnya sesuatu kebajikan kamu sekali-kali. Maksudnya, ya, suami ni kadang dah buat baik dengan dia. Dah buat baik dengan dia sekalipun, kadang-kadang dia kata suami ni tak pernah buat baik dengan dia. Ya. Ni kadang masalah. Dia kata dalam kitab ni, ada dalam kitab ni muka surat 15 kot. Dia tulis itu wanita-wanita bakaran api neraka Allah, wanita-wanita yang suka mengungkit-ungkit tentang suaminya. Kena muhasabahlah bini kita macam mana, ya. Kadang dia suruh beli nasi goreng, kita terbeli mi goreng. Dia cakap apa? Itulah, ayo nak nasi goreng, ni mi goreng.
Bukan bini kau, bukan bini kita, bini orang lain ya. Tapi lebih kurang macam sama ya. Macam mana ya? Dah fitrah memang perempuan macam tu ya. Kadang orang cakap, ustaz, orang perempuan yang kasar-kasar, perempuan tu ya, dia daripada tulang yang bengkok ya, masuk kata jangan kasar tu, kata Rasulullah, kata ulama utabar, jangan pukul. Tu kena faham tu, jangan dipalu. Lain kita sebut jangan dipalu. Palu ni jangan dipukul ya. Kalau dia tak betul, kita kena nasihat, jangan biarkan dia. Kalau kita biarkan dia, nanti dia tersasar lah. Ya, tengok dia main handphone je, nasihat lah. Yang jangan main handphone je, ya, bacalah Quran. Ya, itu lah. Yang jangan main handphone je, ambil tasbih, bagi dia tasbih, yang ni ambil tasbih, bagi tasbih. Suruh dia berzikir, ya, suruh dia menyebut kalam Allah. Ada satu pendapat mengatakan lagi, di Arash ada satu tiang. Di Arash ni ada satu tiang ni. Tiang ni ya, ada dalam hadis Ibnu Majah ke ada Imam Bukhari. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiang ni bergegar. Tiang ni bergegar, maka Allah bertanya dengan tiang, wahai tiang, ya, tiang di Arash ya, kenapa engkau bergegar? Wahai Allah, selagi engkau tidak mengampuni, engkau tidak ampun kepada fulan bin fulan hamba Allah yang menyebut kalam engkau, kalau engkau masih tak ampunkan dia, selagi itu aku bergegar. Kalau engkau ampunkan dosanya, aku berhenti bergegar. Nampak? Ini kelebihan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut juga, tunggu ada tahlil arwah. Tu. Itu pun kalau ada orang upah dengan ayam kurma, tak berzikir ya. Tengoklah akhir zaman kau buat tahlil arwah, semua ada makan, betul tak? Nak dah kalau orang bagi tahu malam ni ada tahlil arwah, wahai semua ahli kuliah masjid ya, surau ada tahlil arwah, jemputlah datang, tapi malam ni tak ada makan. Nak datang? Nak? Sudah bulan aku pun tak datang. Sebab memang dia sebenar hukum ni dia diadatkan. Ni kadang masalah ya. Dia diadatkan. Harus memberi orang makan, tetapi kalau kamu mengembirakan orang itu makan, jatuh sunat pula. Aduh kaedah. Itu di antara hamba Allah di padang mahsyar. Mereka tidak lapar, tidak dahaga di padang mahsyar dan tidak telanjang. Mereka masa hidup dekat dunia bagi orang makan. Ya, itu tak ada kudukut punya orang, busuk punya orang. Ya. Kita tunggu orang belanja ya. Tu. Sayang ada duit tu. Sayang duit ya. Masa depan kau apa? Masa depan kau. Batuklah. Masa depan kita mati ya. Itu masa depan kita. Kita akhir hidup kita mati ya. Tanah ada berapa ekar, Samsul? Ada tanah tak ada? Tak ada tanah. Ya. Ustaz, ada azan ada tanah? Tak ada. Murtaza ada tanah? Ada beli tanah? Ada. Dia tak dapat tanah, dapat tanah pusaka tak ada. Ya. Kita ni walaupun banyak tanah, walaupun banyak ladang kelapa sawit, nanti mati tumpang tanah orang. Faham? Tanah kubur. 3 kaki dalam 7 kaki, lebar 3 kaki. Hebat macam mana lah. Tumpang tanah orang. Walau kaya macam mana lah. Tumpang tanah orang. Hina tak? Hinanya kita. Lepas tu kita mati semua tinggal. Yang bawa apa? Amal soleh. Itu yang bawa. Biar orang sekarang tak sombong, belagak. Baru pakai kereta hebat, belagak. Baru pakai motor besar, belagak. Baru handphone, iPhone, belagak. Kalau handphone yang murah tak nak letak atas meja. Kalau handphone iPhone letak atas meja, biar orang nampak. Kejap selfie, biar orang tahu handphone dia mahal. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam lebih kurang sama ya. Minta maaf, siaran tergendala. Minta maaf. Iklan dengan zikir. Allah, Allah, ya Allah, Allah,
Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik kitab. Tadi siaran terkendala, kita iklan dengan zikir. Ya. Kalau TV iklan terkendala, tunjuk amoy, iklan jual sabun. Ya, tahu tak ketiak? Kalau TV ya. Ya, kita ni sebab kuliah agama, bila siaran tergendala, kita iklankan dengan kalam Allah. Menyebut kalam Allah. Ya. Kalau kita suka menyebutkan Allah, Allah Allah ya 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 Allah. Bini marah, Allah Allah ya Allah. Duit tak ada, Allah Allah ya Allah. Seronok tak ada duit, tak ada marah. Ya, bini marah, kita marah. Ya, sebab tak suka sebut kalam Allah. Akhir zaman ni tak usah fikir pasal duit. Ya, bila dunia dekat kiamat, duit ni banyak duit. Tapi akan berlaku satu hari nanti keberkatan bumi Allah angkat. Tanaman semua tak ada lah. Beras tak ada, sayur tak ada, ikan-ikan banyak mati. Allah angkat keberkatan dekat bumi ni, segala makanan semua tak ada. Pada ketika munculnya Dajjal. Pada ketika munculnya Dajjal, duit pun banyak duit. Tetapi keberkatan makan minum, keberkatan tentang nak makan, nak minum, habis semua Allah angkat keberkatan. Sebab tu jangan fikir pasal duit. Kita tak ada, kita fikir pasal duit. Kalau tak ada duit macam mana nak hidup? Kalau tak ada duit macam mana nak makan? Ya. Kita fikir iman. Kita fikir yang sekarang nak kena fikir iman. Ya Allah, ni akhir zaman ni yang paling aku takut. Ya Allah, macam mana iman aku ni kalau lemah iman? Kalau aku ni dicabut iman. Ya, kena fikir banyak. Itu yang paling kita takut. Ya. Jangan fikir pasal duit. Ya, fikir duit. Aku duduk rumah, PKPB duduk rumah. Ya, dikit lah. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Duit datang, bagai datang, semua datang. Oh, buat. Boleh buat? Boleh. Ustaz buat tak datang bagai pun. Bini marah lagi ada Ustaz. Dia derajat ni kan dia banyak derajat, ya. Ada derajat orang awam lain, derajat orang hawas lain, derajat orang hawasul hawas lain. Itulah, ya. Ada setengah orang dia pergi umrah, dia kena simpan duit. Ya, dia kena cari dengan titik peluh dia sendiri. Ada setengah orang dia pergi umrah, dia tak ada pakai duit dia. Ya, Allah hantar dengan jalan yang orang infak, orang belanja dia tengok kaedah. Itu yang berlaku pada zaman Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kena Imam Syafi'i, kena. Imam Syafi'i ni bukan orang jual burger, bukan. Dia bukan orang jual burger, bukan orang jual nasi Arab. Imam Syafi'i ni, ya. Imam Syafi'i ni tu dia cakap dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, wahai guruku, aku ni kalau nak makan anggur, aku kena beli. Kata Imam Malik, aku kalau makan anggur aku tak beli. Iya ke? Iya, kata Imam Malik. Ya. Esok hari Imam Syafi'i pergi ke pasar, dia belinya anggur. Beli anggur, dia pergi rumah Imam Malik. Imam Syafi'i ni dah beli anggur, pergi rumah Imam Malik, dia bawa anggur bagi Imam Malik. Wahai guruku, wahai Imam Malik, ini ada buah anggur. Makanlah, kita makan sama-sama. Kau ingat tak semalam kau cakap apa? Ingat? Kan kau kata, kau kalau buah anggur kau kena beli. Aku mana beli nampak?
buah datang dengan sendirinya engkau bawa. Nampak? Ni derajat tak sama. Faham Boleh lain tu. Boleh kita, sebab tu dia banyak kaedah. Ya, tawakal ni banyak kaedah tawakal. Lepas tu kena banyak menyebut kalam-kalam Allah. Lepas tu jangan takut orang manusia. Manusia salah satu jangan takut orang siapa? Salah satu dengan bini. Kita tak ada dengan bini, cukup takut dengan bini. Sama yang dengar pun takut, yang ceramah pun takut. Dengan bini kita cukup takut. Takut macam mana? Oh, takut dia lari, takut dia marah. Faham tu jangan kita bertuhankan bini, nak kita bertuhankan Allah. Lepas tu kita belajar ni untuk apa? Tarbiyah itu kita belajar ni, dia tarbiyah diri. Ni belajar. Dia belajar tarbiyah diri. Ni belajar. Menuntut ilmu tarbiyah diri. Itu belajar ni dia bukan cari salah orang lain. Belajar ni cari salah sendiri. Belajar ni bukan sibuk cari aib orang lain. Belajar ni cari aib sendiri. Ni belajar. Mengeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak. Talak, tahu talak? Talak ni cakap Arab. Cerai. Lepas tu talak ni banyak. Talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak mabuk, talak tak mabuk, talak paksa. Dia banyak talak. Ni bab talak. Baru ni tengok. Keluar dekat TV. Bila berlakunya PKPP dan PKPB, cerai-berai banyak berlaku. Cerai-berai banyak berlaku. Hati-hatilah. Sebab itu suami ni dalam rumah, satu benda yang dia jangan sekali-sekali cakap, bab cerai. Kalau boleh jahit-jahitlah mulut tu. Jangan cakap. Suami. Yang selalu minta cerai ni, perempuan lah. Sebab itu orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Kenapa orang perempuan tak boleh jatuhkan talak? Sebab apa? Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai. Dah kena cerai. Betul yang boleh jatuhkan talak ni orang lelaki. Habislah kalau perempuan boleh jatuhkan talak, habislah kita semua ni. Doda belaka lah. Tak boleh. Lepas tu orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Itu pejabat agama, tengok pada zaman-zaman dulu pejabat agama bila berlaku cerai-berai di luar mahkamah, di luar pejabat agama, pejabat agama dulu kata jatuh bila ada saksi cukup semua jatuh Sekarang ni dia kata tak jatuh sebab apa? Dia suruh datang pejabat agama, dia nak tengok. Sebab sekarang ni banyak orang jahil, orang bodoh buat hukum hakam. Berbeza dulu dan sekarang. Daripada tiada sesuatu kejahatan. Suaminya akan talak. Daripada tiada sesuatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Tak boleh. Bila orang perempuan ni minta talak je, bang, ceraikan ayang. Baby, ceraikan ayang. Oh, baby, ceraikan ayang. Kadang bukan apa, silap beli top up minta beli Selcom, minta beli Maxis, minta cerai. Kadang lambat balik, pergi ceramah, lambat balik. Pergi mengajar, pergi buat live, lambat balik, minta cerai. Pergi mana bang? Ceramah ni, rakam ustaz. Lambat balik. Cerai sekarang. Cerai. Kalau tak nak cerai, bat 200. Hati-hati lah. Bila dia minta cerai je, minta cerai je, tak bau syurga. Syurga ni, ni contoh Jabatan Sirat. Jabatan Sirat, manusia berhimpun di hujung Jabatan Sirat. Di hujung Jabatan Sirat adalah syurga Allah. Di bawah Jabatan Sirat adalah api neraka Allah. Ni Jabatan Sirat. Jabatan Sirat ni lagi 500 tahun syurga ni bau harum, wangi. Betul penduduk syurga ni semua wangi. Betul, cuba kita muhasabah. PKPB ni dah habis, mana kawasan-kawasan dah habis. Orang semua seronok gembira boleh rentah negeri. Kata Abang Zaki, saya nak pergi Penang Ustaz, nak rakam Ustaz aku dekat Penang, seronok Abang Zaki. Seronok kan. Jabatan Sirat ni kalau kita boleh lepas, Allahu Rabbi. Nampak Jabatan Sirat ni kalau kita boleh lepas, ujung syurga. Ni Jabatan Sirat. Lepas tu kena minta dengan Allah tu, jangan lupa tu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta dengan Allah. Jatuh dia Jabatan Sirat ni, jatuh jatuhlah api neraka Allah. Dia jatuh tu 70 tahun jatuh. 70 tahun sampai kat jurang api neraka Allah. Bukan terus jatuh, 70 tahun pun sampai. Ni jurang api neraka Allah.
Ni, betul dekat negeri akhirat ni dia nafsi-nafsi, tak boleh tolong siapa pun. Aku tak boleh tolong dia, dia tak boleh tolong aku, tak boleh. Yang boleh tolong kita Rasulullah. Kalau dalam syurga pula yang boleh tolong pula kawan-kawan dalam api neraka, iaitu salah satunya adalah orang soleh. Itu kena kawan dengan orang soleh. Termasuklah nanti kat negeri akhirat yang boleh tolong ni juga kata dalam hadis menyebutkan ada ulama. Ulama-ulama akhirat. Bukan ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang cintakan dunia. Kena faham tentang dunia. Dunia ni tak salah. Cari dunia memang dia benar kan. Tetapi jangan dunia ni menyebabkan kita sampai lalai dengan Allah. Apa itu handphone? Tak salah nak ada handphone. Boleh ada handphone. Tapi jangan sebab handphone kita lalai dengan Allah. Jangan sebab handphone ni kita lalai dengan Allah sampai bergaduh cerai-berai. Sampai kita suka menghantar habaran-habaran palsu. Hadis palsu. Lepas tu kena tahu kaedah dunia. Macam ni dunia. Serban dunia. Ni baju dunia, tapi bawa pada jalan akhirat. Tentang jambatan sirat. Rasulullah pegang bahu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan hadis menyebutkan dia pegang. Rasulullah melihat jambatan sirat, dia melihat umatnya siapa yang jatuh ke jurang api neraka Allah. Siapa yang jatuh? Ingat tu. Jatuh tu, na'udzubillah min dzalik. Ada satu pendapat mengatakan bila jatuhnya satu benda dalam jurang api neraka Allah ni, ibu ni mengandung, maka jatuhlah benda ni, lahirlah anaknya, jatuhlah benda ni sampai dalam jurang api neraka Allah, maka anak ni dah berjanggut, dah beruban. 70 tu yang kata 70 tahun tu. 70 tahun. Dalam satu pendapat mengatakan ni hadis kursi. Bila mereka jatuh dalam jurang api neraka Allah, bila jatuh datanglah seorang hamba Allah, makhluk Allah yang dia pakai jubah yang koyak rabak, jubah putih, serban koyak rabak, dia pegang tangan bulan-bulan, pegang hamba Allah yang jatuh dalam jurang api neraka Allah, dia pegang. Dia tanya, wahai makhluk Allah, engkau siapa? Itu yang makhluk Allah ni cakap dengan orang nak jatuh dalam jurang api neraka Allah ni, aku adalah sembahyang kamu, aku adalah solat kamu. Aku adalah solat kamu. Kenapa kau bangun nak tolong aku? Aku nak masuk jurang api neraka Allah. Kenapa dia kata, kenapa engkau lambat tolong aku? Macam mana aku nak tolong kau? Aku sendiri pun dalam kesusahan sebab engkau pun engkau sembahyang pun lambat-lambat. Dia tanya kenapa engkau buruk, keadaan engkau dalam buruk hina macam ni. Dia kata apa? Engkau ni hidup engkau sembahyang lambat-lambat. Waktu dah masuk engkau lambat-lambat sembahyang. Sibuk layan drama, sibuk layan TV, cari duit sambil lambat-lambat sembahyang, Tahu kenapa dalam neraka sakar ni, penduduk neraka ni kan dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar. Kenapa kamu ada dalam neraka sakar? Jawab penduduk dalam api neraka, dia kata apa? Lam nakum minas salihin. Kami dalam api neraka Allah ni sebab kami ni tak semayang. Ingat tu, Jangan sampai hantar barang tak semayang. Jangan tak semayang, hati-hati lah. Siapa mati belum sempat qada solat, mati akan dihukumkan dalam neraka sakar. Masa kita hero-hero, pailang-pailang, masa kita tu tiga line, abang-abang kawasan tu, sederok setan dah toyol dulu, semua kita randuk, biawak pun kita makan, semayang entah ke mana, puasa entah ke mana, kena ganti solat tu. Dia boleh dengan semayang ni. Boleh dengan semayang. Dia dengan berapa kaedah dia boleh dengan semayang. Dia jawab, belajar apa Quran ni, tengok gaya macam orang hebat ni, macam ahli sufi. Boleh tengah semayang dengan jalan macam mana boleh tengah semayang? Jangan tahu. Malu geng-geng nasi Arab. Boleh tengah semayang ni apabila dia hilang akal. Salah satunya pitam. Gila. Lagi apa? Tertidur. Lagi apa? Terlupa. Saya saja nak tengah semayang tak boleh. Faham tak boleh? Ni banyak orang tengah semayang. Ada baru ni seorang hamba Allah. Aku hantar video aku ni tentang bab solat. Tu bagi tahulah. Ma salakakum fi saqar. Alam nakum minas salihin tu. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka sakar? Kami sebab kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Orang yang tak semayang ni lebih hina daripada babi dan anjing. Dia usah aku, dia kata apa, ustaz,
Memang betul Ustaz, saya ni lebih hina daripada anjing dan babi. Teruk sangat hidup saya ni. Tak semayang, pasal hidup saya tak berkat. Hidup saya susah Ustaz. Susah hidup saya ni. Baru saya tahu Ustaz. Ustaz hantar dia ada kuliah-kuliah agama, Ustaz hantar saya. Buka sejarah pada zaman Nabi Musa. Kenal Nabi Musa? Kenal Haji Musa, kenal Haji Musa? Ya. Nabi Musa, ini berlaku pada zaman Nabi Musa. Ya. Seorang hamba Allah, dia bernazar. Dia kata apa? Ya Allah, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Janji. Itu bila dia dapat anak lelaki, ya, dia tak boleh, tak mampu nak minum air kencing anjing. Tak mampu. Itu jumpa Nabi Musa. Lepas itu kita ada masalah apa, jumpa dengan ulama. Dia jumpa dengan ustaz, jumpa orang yang mahir baru kena hakam. Kata, dia tanya Nabi Musa, wahai Nabi Musa AS, aku bernazar, aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Tapi aku tak mampu nak minum air kencing anjing. Ya? Lagi tu aku nak tunggu anjing kencing, tak kencing pula. Ya? Itu yang kata Nabi Musa, kau pergi rumah orang tak semayang. Bila time hujan turun, kau tadah dengan berjana, dengan bekeh. Bila jatuh air daripada bumbung rumah orang tak semayang, kau minum air tu. Tahu hina tak hina orang tak semayang ni macam anjing. Tapi bila kita cakap dengan orang, kita buat kuliah agama, orang marah kita. Memang ada hadis, ya, siapa tak semayang, hidup tak semayang, jalan-jalan makan orang konvoy, ya, tak semayang, hidup tak semayang, ya. Dan Al-Quran bakal an'am, mereka lebih hina, lebih teruk daripada binatang. Dan mereka nanti akan dalam kubur akan ditukar jadi babi. Ini hadis sahih. Berlaku pada zaman Rasulullah sekali, berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar sekali, ya, banyak berlaku pada zaman-zaman aulia. Orang jadi babi. Ya. Dia kalau cakap berlapis sikit khinzir. Khinzir dengan babi sama tak? Sama tak? Sama lah. Babi dengan khinzir sama lah. Kadang kita cakap bodoh orang marah. Kenapa cakap bodoh? Jangan cakap bodoh. Cakap kurang cerdik. Bodoh kurang cerdik sama. Ingat tu yang tak semayang. Ya? Semayang ni boleh dilewatkan. Boleh dilewat. Apabila ada kuliah agama macam ni, ilmu fardu'ain, masanya panjang. Boleh. Dan boleh dilewatkan bila dalam musafir. Jamak takhir. Itu kaedah solat. Ya? Itu kalau tertinggal semayang, bangun tidur, ya Allah, kenapa kau tak bagi aku solat subuh ni? Ya Allah, Rabbi. Malu aku dengan kau, wahai Allah, rezeki kau bagi aku macam-macam sihat. Aku di dalam istidraj ni, wahai Allah. Ni bangun-bangun istighfar. Ya, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah, ambil wudu, mandi ambil wudu, qada solat cepat. Ya, baik, Allah solat. Tak ada, bangun esok pukul. Tengok telefon lu. Oh. Ya, telefon lu. Kalau apa? Waktu jam perjalanan balik kerja jam. Kalau semayang 5 waktu boleh tak? Dah tahu jam ni berlalu. Ya. Lepas tu kita kena tahu. Ya. Aku time ni memang jam. Kalau time ni memang jam, jangan lalu dah tahu jam. Ya. Lagi satu, bumi Allah ni semuanya masjid. Faham bumi Allah? Dalam kereta, dalam motor kena ada air mineral lah. Takkan asyik nak semayang menghormati waktu. Ya. Berhenti motor, berhenti kereta, bentang sejadah semayang. Allah Akbar. Boleh? Pelik je kalau berhenti kencing boleh. Semayang tak boleh. Ya. Nampak? Ya. Kalau tayar pancit kita boleh usaha tukar tayar. Kenapa ke masuk waktu kita tak nak semayang? Itu yang nanti kat negeri akhirat mereka berdialog dengan Allah. Berdialog. Wahai Pulan, kenapa kau tak semayang? Tak sempat semayang, jalan jam. Allah tanya. Itu yang berdialog. Kau kenal tak kekasihku Ayub alaihissalam? Dia dalam sakit pun dia menyembah aku. Kau kenal tak tu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam? Dia banyak kerajaan, dia tak pernah tinggal menyembah aku. Itu berdialog di padang mahsyar. Ya. Memang ada pendapat mengatakan boleh, ya, sembahyang menghormati waktu, tapi kena itu segi fikih yang dia banyak kaedah. Ya, boleh sembahyang menghormati waktu, tapi kita kena tahu kaedah dia lah. Ya. Dah tahu jam, kita saja lalu. Pula dalam air ada kereta tak? Dalam air ada kereta pula. Ya, dalam kereta ada air tak? Ya. Kan susah pun berhenti solat. Allah. Tengok di Yaman, ya, di negeri-negeri yang lain yang kuat Islamik, ya. Mereka berhenti sembahyang tu jalan. Allah. Ya. Sebab mereka ada Allah. Ni penting. Ya.
Tak susah pun. Kalau masjid kunci, Petronas suruh kunci, ambil uduk kat luar semayang, tepi betah jadah semayang. Boleh tak? Manjadah? Oh, jadah. Nak berjaya, kena usaha. Nak syurga, kena usaha. Nak dalam rahmat, kita kena usaha. Betul, hidayah ni, memanglah hidayah ni milik Allah. Hidayah tu sampai dah. Hidayah tu ada, kita tak ambil je. Azan tu? Kita dengar kan azan. Belum dapat hidayah mangkuk kau tak dapat hidayah Itu dah azan tu, hidayah tu. Kena faham tu. Ini akhir zaman. Banyak alasan tak dapat hidayah tak dapat hidayah tak dapat hidayah Kita kena tahu, sembahyang menghormati waktu ni dalam keadaan macam mana. Tengok orang dalam kapal terbang pun orang sembahyang. Nampak? Dengar ni, Abang Firdaus. Janggut je lebat. Apa suruh tanya? Memang ada sembahyang menghormati waktu. Tapi kena tahu kaedah macam mana. Selagi ada ruang, ada tempat, kita boleh usaha berhenti lah. Tu kaedahnya. Tapi kalau dah jam, memang melekat, dah tak boleh berhenti, kiri kanan ada kereta. Sembahyang dalam kereta menghormati waktu. Untuk apa? Kalau kita mati, dalam keampunan dah selesai, kita dah sembahyang menghormati waktu. Tu kaedah dia. Tapi kalau ada ruang boleh kita berhenti lah. Sembahyang lah. Tu. Macam tadi kita balik tadi pada yang tadilah sama bab kencing Kita boleh berhenti, sanggup berhenti, boleh kencing. Kenapa solat tak boleh? Tu ada orang tanya ke ustaz, saya punya pejabat ni kalau sembahyang kita nak berzikir susah sikit ustaz. Nak istighfar pun susah. Sembahyang kena cepat sikit ustaz. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa pendek-pendek dan panjang. Kena kerja cepat. Aku cakap dengan dia apa? Satu Engkau berak, berapa masa lama kau berak? Ada kau berak, masuk, keluar seketul, pup, belah, ada. Tak ada, ambil masa kan? Ambil nafas, relax, kena cool. Kalau bos tanya buat apa? Berak, bos, kena faham sakit perut, tak boleh jawab. Semayang tu tak? Bos, tak boleh faham semayang menyembah Allah. Tapi yang pelik ni, kalau dengan dunia kita boleh. Dengan akhirat tak? Tak boleh. Dunia ni sebab banyak orang tak semayang, sebab tu lah dunia ni banyak musibah, banyak balak. Rasulullah bagi tahu lah, jangan kamu duduk dalam rumah orang tak semayang, jangan kamu berkawan dengan orang tak semayang, jangan kamu berurusan, berniaga dengan orang tak semayang. Nabi tak bagi. Kalau kamu berurusan berniaga dengan orang tak semayang pun, dia takkan bayar hutang kamu. Dan urusan perniagaan tak berkat. Sebab urusan dia dengan Allah tak selesai. Ini bab hukum fikih. Kalau belajar tasawuf, ulama tasawuf juga apa? Kalau kamu tidur dengan bini tak semayang, seperti kamu tidur dengan babi. Nampak? Kalau bini tidur dengan suami tak semayang, seperti tidur dengan babi jantan. Ini kata ulama tasawuf, bukan kata aku. Nanti aku cakap ni, orang marah kat aku ni. Marah aku. Ni ulama tasawuf, bukan kitab tasawuf. Dia fikih dia lain. Tu ulama-ulama sufi ni, dia cakap tak banyak. Ulama sufi ni dia cakap di dalam. Ini ulama sufi. Ulama tasawuf. Kita ulama tersangkut. Semuanya sangkut. Ada jelasan. Minta maaf Ustaz, ana lemah iman. Ana lemah iman. Iman lemah. Iman lemah atasi yang pelik kalau tenaga batin lemah atasi. Makan tongkat Pak Abu, makan tongkat Pak Ali, tongkat bapak dia habis dia makan. Kalau tenaga batin lemah, kalau iman lemah tak nak atasi. Iman lemah atasi kena atasi Tu kena banyak mujahadah. Banyak mujahadah, kena banyak uzlah, kena banyak asing diri. Tu orang dulu asing diri masuk dalam gua, uzlah dalam hutan. Tu orang dulu. Kita kena asing diri, jauh dengan isteri, jauh dengan anak. Kena asing diri tu macam mana? Jauh dia, asing sekejap, mengabdikan diri kepada Allah. Itu lah. Baca 2 perenggan. Macam nak mati dah. Macam nak mati lah. 2 perenggan. Macam nak pergi perang. Baru baca kitab 2 perenggan, macam nak mati lah.
Dulu aku mengaji, sekali ngaji 6 kita. Ya, 4 jam ngaji, 5 jam ngaji. Ya. Boleh 5 jam. Tinggal aku seorang lah. Ya. Sila bunda aku ceramah, dia orang dah makan dah. Ni benda syurga, mahal benda ni, syurga. Ya. Dalam hadis tu apa? Kalau kamu jumpa orang tengah berzikir, kamu jumpa kelompok tu tengah berzikir, kelompok tu tengah majlis ilmu, kamu berhenti lah. Itulah majlis, itulah taman-taman syurga. Ni malaikat banyak ni dia bantu saya. Malaikat banyak, ya. Dia bertasbih, dia beristighfar. Untuk apa? Untuk kita ya. Kita nampak. Kita nampak. Kau nampak malaikat dia nampak? Nampak? Nampak tak syaitan dia betul? Nampak syaitan? Nampak? Syaitan pun ada, malaikat pun ada. Pedah nampak jin kapi dia betul? Nampak? Tak nampak jin tepi punggung kau tak nampak jin? Nampak? Tak nampak? Kalau kau nampak kau jin lah. Ya? Ya? Kita bukan ahli sufi, faham? Kita bukan nabi. Faham ya? Lepas tu ada satu zikir ni. Bila kita ya. Satu zikir ni bila kita banyak sebut Yahu, 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 Allah buka pandangan hijab. Pandangan hijab, ya. Itu bila hati ni bersih. Kan ada satu syair. Bila hati itu bersih, dia tak ada dah hijab, tak ada dah. Tak ada hijab. Itu hati kena bersih. Lepas tu hati kita kotor. Kenapa kita ni mimpi bukan dengan Rasulullah. Dengan Imam Asy-Syafi'i pun kita tak pernah mimpi. Sebab tak bersih. Kalau kita bersih, insya-Allah kita boleh mimpi. Ya, kena bersih ya. Faham ya? Tu. Sikit lagi betul berhenti tukar kitab, ya. Tu. Kena bersih ya. Bersih rohani kena bersih, ya. Gigi nak bersih gosok gigi, betul? Tahu pun. Punggung kita berak, kena basuh, bersih, betul tak? Tu zahir. Batin nak bersih, jantung nak bersih ni kena masuk kalam Allah. Kalam Allah. Kalau tak dimasuk kalam Allah, dia berkarat. Faham. Orang takut kalau jantung tu kalau penuh nikotin rokok, orang takut nanti boleh mati cepat. Betul tak? Orang tak takut jantung dia kalau kotor dengan dosa, orang tak takut. Mana orang takut. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah sudah tadi ya. Belum. Dan Ibnu Majah tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalui akan isterinya atas palu. Palu ni pukul. Ya, pukul. Itu boleh tak pukul isteri? Murtadah, boleh tak pukul isteri? Boleh tak engkau pukul bini kau? Boleh tak? Boleh sebab apa yang dibenarkan hukum syarak? Pukul mendidik, pukul dekat mana? Kat mana? Samsul kat mana? Lambat. Ya? Kaki. Dengan apa? Rotan macam mana? So ni. Ya, tapak kaki. Faham. Sempat rotan dia? Sempat. Baru nak angkat lari dah. Faham. Tak sempat rotan dia. Faham. Kira ibu dan suami kena rotan. Ya. Lepas tu nak pukul bini boleh di tapak kaki. Ni hukum syarak ni. Ya. Akhir zaman nampak suami banyak pukul bini, suami banyak tinggi suara. Sebenarnya suami pun kalau dalam kitab menyebutkan suami ni dengan isteri dia tak boleh tinggi suara. Kalau dia cakap lembut-lembut dengan isteri, ayang, mana kau berjantan? Ya, tu. Lembut-lembut, tak ada kasar, ya. Nak masak belum? Pak sikit, lambat lah. Lagi mancing, lambat. Jangan kasar-kasar, ya, lembut-lembut. Perempuan ni dia suka suami yang romantik. Betul tak? Betul? Tahu pun, ya. Yang romantik, ya. Walaupun muka lelaki ni macam pecah rumah, ya. Kalau dia romantik lelaki ni, Allahu Rabbi, ya. Jatuh goyang habis perempuan ni. Ya, romantik. Dia kalah perempuan dengan suara dengan romantik, ya. Hanya lepas tu kalau bini kita kasar-kasar, kita relax, cool buat tahu. Ya. Relax, ya. Baru dapat bini 2, 3, 4. Wah, itulah ubat dia, itulah formula. Apa formula? Wah, senangnya, ya. Tak ada, ya. Dengan bini kasar sangat, ya. Dengan bini selalu bagi duit. Orang perempuan ni dia suka duit. Tak ada yang suka duit. Murtadah, orang perempuan suka duit. Ya. Dia marah, bagi RM10. Diam.
Mau kali bagi RM50. Diam. Ya. Dia tak boleh nampak duit orang perempuan ni. Ya. Dia suka duit orang perempuan ni. Bukan perempuan negara kita, negara Brazil. Ya. Memang mana-mana perempuan suka duit. Ya. Suka duit. Bukan orang perempuan je, kita pun suka duit. Memang suka duit. Betul kan? Tapi kalau ada banyak duit lah. Kalau duit tak ada, orang macam mana? Ya. Itu segi dunia dia. Ya. Lepas tu dalam rumah tangga ni sebenarnya Islamiknya, ya, rumahku syurgaku ni, dalam rumah tangga ni sebenarnya suami kena banyak main peranan. Banyak main peranan. Dalam rumah tangga. Suami ni kena banyak tolong kerja rumah. Betul? Ya. Kalau bagi Imam Mazhab Imam Syafi'i yang buat kerja rumah ni, masak nasi ni, basuh baju, siapa? Bini ke lelaki? Bini? Suami. Kalau bagi Imam Hanafi, isteri. Nampak Imam Syafi'i ni suami kena buat. Dengar dia abang Sadu antara gapi ni. Faham ya? Padang besar. Kerja rumah suami kena buat kerja rumah ni. Tapi akhir zaman bila kita buat kerja rumah, orang kata kita ni suami takut bini. Takut bini dia buat kerja rumah takut bini. Kita ikut sunnah dia. Faham ya? Basuh baju, kemih rumah, ya. Memang kerja suami bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi bila suami suruh, baru jatuh atas wajib kata dia. Ni isteri. Betul, isteri ni kalau dia nak puasa, suami ada dalam negeri, dia nak puasa, maka wajib dia minta izin. Kalau dia tak minta izin, puasanya tetap sah tapi haram. Buka ni kitab Furu'il Masail. Ya? Kalau suami di luar negeri, contoh Samsung Station di luar negeri, ya, wajib minta izin juga. Tapi kalau dia tak dapat nak hubungi, kalau dia puasa, tetap sah. Tapi makruh. Faham? Itu kaedah dia. Sebab dia di bawah tanggungjawab suaminya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia. Ya, sikit lagi kita berhenti. Ya, betul tukar kita. Baru ada sejam. Baru 51 minit. Tengok bola 2 jam selamba. Alah. Ya, silap. Gol. Ni bila kita belajar, syaitan datang. Buat apa? Dia buat apa? Muka macam tu raya lah. Ya. Mata dia macam tu raya lah. Baru 51 minit. Syaitan takut celak ni. Bagi kita ngantuk. Tu yang mata merah tu. Mata merah tu. Jahatnya syaitan. Sampai kita nak mati pun dia datang. Dia bawa air. Supaya kita mati dalam kekafiran. Ya. Tapi bila kita cakap, kita cerita, orang kata tak percaya lah. Mana kita tak nampak sebab dia di alam yang lain. Dia masuk buka, dia tetap alam dunia tapi kita tak nampak dia. Faham ya? Sebab dia makhluk halus. Faham ya? Itu ulama tak bagi tidur lepas asar. Nabi tak bagi tidur lepas asar. Kenapa kalau Nabi tak bagi tidur lepas asar? Murtadah. Samsul. Salah satu boleh mewarisi sifat gila. Kedua, kalau kita tidur lepas asar, kita punya perut pasti lebam. Kalau tak percaya, tidur lepas asar. Tidur lepas asar. Pasti lebam. Jangan kata bini gigit pula, bukan. Bukan bini gigit tu. Jin gigit. Jin gigit. Betul lepas asar ni, sebelum boleh jangan tidur lepas asar. Ya. Sama kaedah. Rumah ni, sebenarnya bila maghrib, dekat maghrib ni hadis sahih. Bila dekat maghrib, pintu kena tutup cepat. Tingkap tutup cepat. Hadis sahih. Kalau lambat tutup, jin masuk. Itu yang rumah kena ketuk. Faham? Rumah kena ketuk. Memang betul lah, memang jin ketuk. Bila kita banyak kaedah salah, bila maghrib ni tingkap tak nak tutup. Ya, pintu tak nak tutup. Tak nak ditutup, kena baca kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup, baca kalam Allah. Bila tak tutup cepat dan tak baca kalam Allah, jin masuk lah. Dia duduk tepi pinggan. Ya, duduk tepi tong sampah. Duduk situ. Ni kaedah daripada dalam rumah. Apa kata Rasulullah? Kamu kalau barang makan, jangan tenganga. Barang makan dalam rumah, tong sampah jangan buka. Ada tulang-tulang, buang cepat. Kalau tak boleh buang tulang-tulang, ikat. Kalau tak diikat, tak dibuang. Kalau tak diikat atau tak dibuang, dia masuk dalam rumah, dia cari makanan dia. Dia buat tulang. Ya. Lama lah sepah-sepah. Ya. Tu. Jin ni hebat, jin ni. Power jin ni. Lepas tu jin jangan cabar. Mana jin? Mana? Mana kau? Mana? Mari. Aku ni terror buat motor ni. Mana? Tengok dia datang.
Ya, dia bawa geng ni, faham ya. Manusia pun kita tak boleh cabar. Tambah jin, faham ya. Jangan dicabar-cabar jin, faham ya. Okey. Dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni? Ya, dinukilkan ya daripada Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Nampak? Dalam neraka ni paling banyak perempuan. 50 wanita, seorang lelaki. 50 wanita, seorang lelaki. Nak tanya satu lagi. Kita kepala bini kita, masa bangun nikah, orang pegang kepala baca doa kan? Paling kurang orang baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan isteri aku isteri yang soleh. Jangan lawan aku. Masa bangun nikah. Dah lama nikah ada baca ke? Ada baca ke? Ada baca ke? Ada. Ada baca? Tak baca cakap ah. Tak baca kan? Anu aja. Lepas tu kena baca ni bukan masa bangun nikah selalu baca. Pegang kepada bini, nak tidur pegang. Yang abang nak baca kepada yang supaya yang ni jadi isteri solehah, jangan lawan abang. Kan ni tak? Baru cakap jangan lawan abang, tombok lah bini. Terajang abang tidur kat luar. Nyampah dengan abang. Suami baru makan ubat kuat tu, habis. Menyesal aku cakap dengan bini aku macam tu. Sebelum tidur baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta dengan Allah. Ya. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Jadi isteri yang baik, isteri yang solehah. Ya. Dia faham dengan agama. Isteri pula baca, pegang kepala suami. Boleh tak masalah? Ya, baca. Sama-sama tolong-menolong. Itu kaedah dia. Nampak ni, Nabi beritahu sendiri. Ini bukan aku yang cakap. Ya? Nabi beritahu sendiri dalam neraka paling ramai wanita. Tengok sekarang buat TikTok. Banyak lelaki, banyak perempuan. Betul tak? Perempuan. TikTok. Ya? Penari. Banyak lelaki, perempuan. Penari. Perempuan. Nampak? Iman. Nampak? Banyak wanita. Ya? Dan dalam hadis sebut apa? Salah satunya dunia itu gempa bumi. Ya? Dunia itu bergegar. Salah satunya ramai penari-penari wanita. Ini hadis sahih. Ya? Nampak? Ni Rasulullah cakap. Kan? Kitab kuning. Kitab tua. Ya. Tu orang takut nak baca kitab tua, kitab kuning. Ya. Tu. Ramai wanita dalam api neraka Allah. Ingat tu orang wanita, orang perempuan. Jangan lawan suami, jangan deraka dengan suami, jangan minta coret, jangan menyusahkan suami. Kena selalu minta maaf dengan suami. Kita kena muhasabah. Bini kita malam-malam nak tidur minta maaf dengan kita tak? Ada minta maaf? Dia tak alam minta maaf ada? Ada? Bang, besok duit lebih sikit boleh tak? Kena minta maaf. Takut tidur-tidur mati. Itu yang takut. Wallahu a'lam. Cukup sampai ni.